dihormati juga Tuan Imam. Imam ni kalau tak ada pun masalah di semua masjid surau ni. Terima kasih pada imam yang jadi imam lah. Yang kedua kepada Tuan Bilal. Bilal tak ada pun syiar tu tak sampai lah. Tu Bilal. Dan semua sekali jemaah yang hadir pada pagi ni. Dalam semalam saya tengok Facebook masjid ni program daripada pagi saya rasa sampai malam. Ramai orang kan. Kampung ni jadi barakah, orang ramai. Program kan. Tahniahlah kepada kepimpinan yang buat program untuk masjid ni. Yang penting makan. Makan tu penting lah. Orang nak makan kan. Kan? InsyaAllah. Tuan-tuan, kita macam biasalah tuan-tuan sekalian, dah nak Ramadan ni, banyak surau, masjid, rumah buat program sambut Ramadan. Kenduri kendara, doa kesyukuran, doa keselamatan nak masuk Ramadan. Memang tuan-tuan sekalian, tak menang tangan kadang-kadang sampai imam pun tak ada nak bawa kan. Imam cuti kan. Boleh Ustaz? Tak boleh. Melangkang boleh? Tak boleh. Imam semua tak ada. Siapa yang ambil alih tu? Bilal ambil alih, buat tahlil sambut Ramadan kan. KRT pun buat juga sambut Ramadan. Tuan-tuan hebat. Baguslah sambut Ramadan tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, kita sambung tuan-tuan sekalian hadis sunnah Nabi yang ke-6, iaitu sedekah. Okey, dia ada 7 sunnah Nabi yang besar. Ini yang ke-6. 1 hingga 5 tu lupa lah kot. Apa benda tak? Lupa lah tu. Dah 5 bulan dah saya datang sebut satu. Hari ni yang ke-6 dah. Lepas raya nanti yang ke-7. Lepas raya apa tak tahulah. Lepas raya haji lah kot kan. Macam itulah. Tuan-tuan, yang ke-6 sunnah Nabi yang besar, yang orang sekarang dah buat. Dan tuan-tuan depan saya dah buat dah sunnah Nabi yang besar ni, iaitu sedekah. Sedekah tuan-tuan sekalian. Baik, yang pertama kita pergi satu-satu dalam Quran tuan-tuan sekalian ya. Ayat surah Al-Hajj ayat 34 sampai 35. Saya tak baca pun. Dalam ayat tu sebut tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala suruh beri kabar gembira pada orang yang bersedekah sebahagian hartanya. Kita, harta kita bukan semua nak bagi, sebahagian saja. Bagi semua terror lah. Bagus tak bagi semua kan. Duit dalam bank ada 4 juta bagi. Itu memanglah, itu setaraf Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagi semua harta tuan-tuan. Ketika Nabi nak pergi perang Tabuk, Nabi buat pengumuman kan, banyak benda tak ada ni, perlukan keuangan. Nak pergi perang mesti ada keuangan, mesti ada kenderaan. Maka Nabi pun buka offer. Macam-macam kita sekarang lah, masjid surau sekarang buka offer. Pengurusi bangun tuan-tuan sekalian, bagi tawaran. Okey, Assalamualaikum semua. Kita dah nak Ramadan. Kita banyak benda kita nak guna duit. Tamanya iftar perdana, iftar hari-hari, sahur perdana lah. Lepas tu nak bersabati imam tarawih lah. Maka pengurusi nazir sebut kepada jemaah, tuan-tuan sekalian, bagi ke pengumuman. Macam surau saya juga pengumuman, baik kita nak buat turap tak dekat keliling surau.
Satu lot RM125, ada 1000 lot. Jadi kita beri peluang kepada jemaah yang nak menyumbang. Habis saja pengumuman, terus masuk duit, masuk dalam akaun surau. Sebab apa? Buat pengumuman, bagi peluang kepada jemaah untuk menyumbang. Sebab ada jemaah yang jumpa saya, "Ustaz, saya ni nak nyumbang apa pun tak tahu. Duit ada ni, tak tahu apa nak nyumbang kat surau." Bagus, saya kata ni. Oh, dia nak menyumbang infak, tak tahu nak sumbang apa. Ada geng-geng yang duit banyak tapi tak tahu nak salur dekat mana. Meng salur kat sini. Ada orang kaya, bukan tak ada orang kaya tuan-tuan. Dekat taman ada orang kaya. Ada orang kaya yang low profile. Ada kan, kereta buruk je saya nampak, tapi setiap minggu luar negara. Ada dekat taman saya tu gitu. Kereta buruk, low profile, nampak macam tak apa, tapi setiap Allahu Akbar. Ya kan. Saya ni ada call pula. Sekejap. Tuan-tuan sekalian, dia orang kaya tuan-tuan sekalian, tapi itulah dia orang kaya tapi dia tak tunjukkan kekayaan dia. Baik, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekalian. Kisah ni dah kita tahu dah. Dia pergi perang Tabuk, tapi Nabi umumlah nak pergi perang ni. Okey, maka ada 3 sahabat Nabi kan tuan-tuan sekalian yang memberikan sumbangan. Pertama, Osman Al-Affan tuan-tuan sekalian, dia sumbang infak 100 ekor unta untuk dibawa ke Tabuk. 100 tuan-tuan sekalian. Unta ni sebagai kenderaan nak pergi perang. Tak ada kenderaan, dia tak bagi duit, dia bagi kenderaan terus. Satu kenderaan tu nilai dia lebih kurang 1 juta lah kot, macam tu lah nilai kenderaan waktu tu. Sebab dia bagi unta yang paling baik, dia bagi baik, selesai bab kenderaan, selesai tuan-tuan sekalian. Selesai. Baru-baru ni ada anak yatim mana telefon saya, mesej, "Ustaz, saya ada nampak van buruk dekat surau Ustaz tu. Nak bagi tak dekat kami?" Saya kata, "Nak bagi?" Saya kata van tu dah uzur, dah rosak, tayar pancit semua. Kenapa pula nak ambil van kami ni? Kami ni nak cari van untuk anak yatim hantar sekolah. Van mahal, tengok ada van buruk dekat surau Ustaz tu, kalau nak bagi saya nak ambil." Semalam dia mesej. Dalam hati saya beritahu dia, van tu rosak, itu pun orang sumbang kat surau kami second hand. Saya kata, itulah kamu nak beli van mahal, dia kata kan. Anak yatim mana adalah dia pergi brochure tu tengah mencari van untuk hantar anak yatim pergi sekolah. Tiba-tiba sampai surau saya, tengok ada van buruk. Tuan-tuan, van dah buruk sangat tuan-tuan sekalian kan. Kalau nak ambil lah, tapi repair dia banyak. Dia pun diam, repair banyak pula. Tuan-tuan, ni orang nak kenderaan. Kalau lah jutawan boleh bagi, tak apa kan. Macam ada 1 jutawan ekor hil mana dia sumbang 10 van jenazah dekat surau dan masjid dekat Semenyih ni kan. Surau kami tak tahu benda tu. Dimaklumkan gitu, adalah jutawan mana kan menyumbang 10 van jenazah, lebih kurang 1.5 juta saya rasa hak duitnya. Maknanya dia bagi van jenazah yang telah dimodify. Tuan-tuan lihat berapa banyak pahala dia, berapa banyak jutawan yang pahala tuan-tuan sekalian, banyak kan. Baik, habis. Kemudian Osman Al-Affan bagi 100 ekor unta, settle bab kenderaan. Umar Al-Khattab dia tak bagi 100 ekor unta, tak. Dia bagi sebahagian harta. Kalau 1 juta, dia bagi 500,000 dirham. Contoh, "Ya Rasulullah, aku bagi sebahagian harta aku." Sebahagian, maknanya dia bagi sebahagian tuan-tuan sekalian. Banyaklah. Baik,
tuan-tuan, daripada Osman Al-Affan, Umar Al-Khattab, kita tengok, ya Allah, hebat. Ada lebih hebat lagi daripada dua ni. Abu Bakar As-Siddiq pun beritahu, ya Rasulullah, aku sumbang semua harta aku habis. Tuan-tuan bayang, Nabi kata, apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Dia kata. Inilah jawapan Abu Bakar As-Siddiq sekalian. Dia kata, yang tinggal Allah dan Rasul saja. Tuan-tuan, ini tahap tinggi, tuan-tuan. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tuan ingat, itu sebabnya Abu Bakar As-Siddiq, tuan sekalian, dia antara manusia yang Nabi sebut saja dia semua percaya je. Antaranya Isra Mi'raj, orang cuma fikir, iya ke ni, satu malam lah pergi Masjid Al-Aqsa, naik langit turun satu malam, iya ke? Zaman tu bukan semua percaya, tuan-tuan. Kok kita zaman tu pun, kalau kita zaman tu, iya kita kan, iya kok kan, iya ke Nabi daripada Al-Haram pergi Al-Aqsa, naik langit turun balik pergi ke Masjidil Haram satu malam je, iya kok? Kalau kita pun, kita pun belum tentu. Tuan-tuan sekalian, Abu Bakar As-Siddiq, aku percaya, settle. Bayangkan. Itu sebab iman Abu Bakar bila ditimbang dengan iman-iman semua orang satu dunia ni, tuan-tuan sekalian, ni iman Abu Bakar, ni iman kita campur semua, borek lagi iman Abu Bakar. Nilai dia tu tinggi mana. Jangan challenge Rasulullah lah. Rasulullah jangan cerita lah, tuan sekalian. Luar biasa. Nampak orang-orang yang sedekah, sebab dia tahu Allah Ta'ala ni, janji Allah Ta'ala ni benar, tak akan, Allah Ta'ala akan ganti. Itu janji Allah, tidak kurang, bertambah-tambah, tuan-tuan sekalian. Ada satu pengurusi surau, tuan-tuan sekalian. Surau ke masjid, saya ingat, dia bangun umum. Kita nak buat surau betul ni, dia punya harga dia 500,000, kan? Okey, dia kita tahu jemaah surau tak ada lagi ni, kira surau tumpang kot. Habis cakap tu sekalian, datang seorang, siapa tak, dia cerita, saya nak sumbang semua sekali. Nak pensan dalam masa tu. Datang seorang, siapa tak, ada Mamat ni, dia jumpa dia. So saya check pop, saya bagi semua RM500,000. Nak pensan ni, pengurusi asma. Aku tetap bayang, seorang ni saja dekat Sepang, bayang. Maknanya ada orang yang tak tahu duit nak letak mana, tuan-tuan. Kaya ni nak letak mana ni, ya Allah. Surau Al-Kausar, Bandar Baru Bangis, Section 4, kan? Adik saya duduk situ. Pengurusi bangun, oh kita nak Ramadan ni, kita perlukan duit RM300,000 sebulan. Oh ya Allah, tuan-tuan sekalian. Pengurusi bangun, tuan-tuan sekalian, buat pengumuman. Macam Nabi bagi pengumuman lah, kita nak pergi perang Tabuk ni, kita perlukan bantuan. Settle, tuan sekalian. Benda tu settle. Tak ada minta kerajaan, tak ada, sendiri je. Baik, pengurusi surau bangun, okey, kita nak Ramadan, kita memerlukan duit selama sebulan RM300,000. Banyak, tuan sekalian. Besok pengurusi bangun balik, tuan sekalian, kita tinggal lagi RM200,000. RM1,000 dah ada seorang sumbang, tuan-tuan. Seorang sumbang RM1,000. Kayu. Besok dia bangun balik, tuan-tuan, tinggal lagi RM150,000, RM50,000 dah ada orang sumbang. Seorang, Masya Allah, tuan sekalian. Orang kaya, orang beriman macam itulah, tuan sekalian. Kita RM10 pun gigi, tuan-tuan. Ayolah kan, RM10 merah, masuk balik ambil duit biru. Duit biru tu duit RM1, pop, tak gugur rambut, tuan-tuan sekalian. RM10 gugur rambut tu, jangan main-main. 10
RM10, RM50, RM100. Nak ambil mana ni? Ambil paling kecil RM1. Tu saya. Tak ada RM100. Faham? Tuan-tuan, orang kaya tuan-tuan sekalian, maknanya dia tahu. Kan? Baik. Yang kedua tu, yang ketiga tu tuan-tuan sekalian, bila kita sedekah, ada kalanya Allah bayar cash terus. Yang kedua, Allah lambatkan cash. Yang ketiga, dekat dunia langsung Allah tak bagi cash, Allah bagi di akhirat. Yang keempat, Allah tak bagi cash kat kita, Allah bagi cash kepada orang yang keliling kita. Siapa? Isteri, anak-anak. Contoh tuan-tuan sekalian, ada seorang ustaz tu, dia bagi ceramah dekat surau saya. Dia cerita dia pergi Makkah umrah tuan sekalian, ada masuk mesej minta sumbangan kat ustaz tu. Ustaz yang selebriti jugalah kan, minta sumbangan RM3,000 tuan-tuan sekalian. Dia cerita dekat Mekah ni tuan-tuan sekalian, susahlah apalah nak belajar, RM3,000. Jadi ustaz ni carilah dana tuan-tuan sekalian, cari dana pok dapat RM3,000, terus transfer ke orang ni RM3,000. Kalau boleh saya nak terus bantu, dia kata dalam ceramah ni lah. Dia cerita tu, dia kata bila sedekah ni ada Allah bayar cash terus, ada yang lambat sikit, ada yang Allah balas kepada orang keliling, kita tak dapat, ada yang Allah balas di akhirat bila kita sumbang. Baik, habis saja dia transfer tuan sekalian, ada orang mesej, Ustaz, kami ni ada lebih kurang 20 ke 30 orang nak minta ustaz jadi mutawif kami umrah. Kos satu orang ke haji ke umrah RM200,000 seorang. Kos minta ustaz jadi mutawif boleh tak? Tuan-tuan bayangkan bila orang kaya punya VIP pergi ni, tuan-tuan bayanglah berapa nak bayar kan? Kan tu tak? Dia tu Allah bayar cash terus. Dia sumbang RM3,000 tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala balas cash, dapat jadi mutawif, golongan kaya yang nak pergi umrah. Memang dia punya umrah tu umrah yang mahal, cash tuan-tuan sekalian. Okey, seorang ni nak cerita tuan sekalian, Allah bayar orang yang sumbang, Allah tak akan bagi dia miskin. Seorang ustaz cerita tuan-tuan sekalian, dia penceramah tuan-tuan sekalian, dia tuan-tuan sekalian bawa anak dia pergi jumpa mak dia. Baik, pergi jumpa mak dia, kemudian dia bagi mak dia RM200. Mak, ni 200 ya, apa pula ni? Mak ambil lah. Mak dia ambil 200 tu, lepas tu dia pulang balik kepada anak dia. Mak, pula bagi anak saya pula, suka anak saya dah duit dekat aku punya pasal nak buat apa. Dia bagi orang mak 200. Tuan-tuan sekalian, bawa anak sekali ni, anak dia kan, cucu lah ni 200 tu pulang balik pada anak tu. Kenapa tak pulang balik pada saya? Mak, ikut suku aku lah, aku dah punya, aku boleh bagi pada siapa. Anak ni syukurlah deh, nenek bagi 200. Tuan-tuan bayangkan, bab balik. Sorry ya, anak dah dapat masuk poket lah ya. Kan tuan-tuan, malam tu ada orang panggil ceramah tuan-tuan sekalian, panggil ceramah kan, pergilah Negeri Sembilan pergi ceramah kan. Tuan-tuan, ustaz ni cerita lah, saya ni kata kalau kuliah ceramah paling tinggi pun 200 ya. Paling tinggi paling rendah 100 kadang lah. Hari tu tuan-tuan sekalian, dia pergi ceramah kan, kemudian habis ceramah tuan-tuan sekalian, pengusi ke nazir bagi sampul kan, masuk poket tuan-tuan sekalian kan, masuk poket kan, tak buka pun, masuk poket. Tuan-tuan, pagi tadi
bagi mak 200 tuan-tuan sekalian. Ni nak cerita cash cash tiba-tiba ada orang telefon, ustaz malam ni free tak? Free apa pula, boleh tak apa ada ceramah dekat surau ke masjid, saya tak ingat. Boleh, pergilah tuan-tuan. Dalam kereta tu tertiba hati tergerak nak buka sampul, buka pasal toba warna ni kan, toba ni kan. Bila buka kira, dia suruh isteri dia kira, tengok bang, banyak ni bang. Berapa banyak? Tak banyak tu loh. Mana ada banyak? Paling tinggi 200 ya. Pola bang ni dikira-kira 2,000 tuan-tuan. 2,000 bak balik masuk poket. Nampak lihat. Tuan-tuan, ni cerita cash. Maknanya tak semua dapat cash macam itu. Ada yang cash yang kita dapat, ada yang lamik. Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang manusia ni bila dengar macam ni, dia bagi RM1, dia kata apa, tak dapat balik mu RM1. Memang tak dapat cash tu. Ui, sabarlah, sumbang RM1 subuh, lepas tu tak dapat mu RM1 balik. Ni yang gila ni kan. Allah Ta'ala akan ganti balik dengan cara lain kan. Kita bagi tadi tuan-tuan sedekah subuh tadi masuk RM2, okey, Allah balas dengan cara lain. Apa dia? Contoh, hari ni kita tak lapar-lapar sampai asar, kita bayang tak lapar-lapar sampai asar, tengok Allah bagi. Yang kedua, anak tak minta duit hari ni, kalau tidak anak minta je duit. Ayah ni ada apa ni, ayah, ya Allah, anak 5, ayah, ya Allah, ni macam ni, ayah rombongan, ayah lawatan, ayah PIBG, ayah pun meninggal. Nampak kan. Tiba-tiba sebulan tu kemudian anak semua tak minta KFC, tak minta McDonald, tak minta makan luar, isteri pun sama senyap. Itu cari Allah Ta'ala menjaga harta suami ni apabila suami sedekah. Apa doa yang kedua? Kereta 5 tahun tak pernah rosak tuan-tuan sekalian. Kereta kita itu barokah di atas sumbangan kita. Rumah kita tak pernah bocor, rumah kita atap tak pernah bocor, rumah kita bilik air tak pernah rosak, bilik kita tile tak pernah pecah. Itu Allah balas di atas infak kita. Oh gitu. Setahun tak pernah pergi klinik, setahun semua anak kita tak pernah pergi klinik tuan-tuan sekalian, tak pernah. Allah balas dengan cara sihat setahun, tahun depan sakit setahun, contoh. Allah bagi macam itulah. Kadang-kadang orang tak percaya kan, macam mana ni kan. Baik tuan-tuan, itu seterusnya. Yang keempat tuan-tuan sekalian, Nabi kata sedekah yang paling baik sedekah pada keluarga. Kenapa sedekah keluarga tu paling baik? Dapat 2. Tuan-tuan ada keluarga tak? Keluarga ni ipar duai, makcik-makcik, isteri, anak-anak, mak ayah, itu yang paling baik sedekah kan. Kita sedekah dekat luar negara tak ada masalah, cuma jangan tinggalkan keluarga kita. Adik-beradik kita ada 7, ada seorang yang susah. Kita dah kaya, bantu adik-beradik yang susah ni. Mungkin dia tak boleh bayar kereta, mungkin tak boleh bayar rumah, anak sekolah. Itu yang paling penting sedekah tuan-tuan. Kita sedekah luar negara orang susah, memang dalam negara lagi susah. Siapa yang susah tu? Adik-beradik kita. Tuan-tuan, banyak saya jumpa lah betul yang susah-susah ni kat surau cerita. 7 adik-beradik, ada 2 susah kan. Maknanya abang-abang bantu. Ada tuan-tuan sekalian, tu cerita dia. Kenapa Nabi kata sedekah paling baik pada keluarga? Dapat 2. Pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Tulis mana? Silaturahim. Sedekah lah tuan-tuan sekalian. Ada seorang keluarga tu, adik dia kena halau daripada rumah sewa, apa tu, owner halau gitu. Halau gitu je tuan-tuan sekalian, kena halau. Jadi bila dah kena halau tuan-tuan sekalian, adik-beradik bantulah. Okey,
habis semua sekalian. Tuan-tuan, dia kemudian infak ni dia ada banyak kategori. Pertama namanya sedekah. Sedekah ni pemberian yang padanya dicari pahala daripada Allah tanpa gunakan duit. Itu sedekah. Contoh apa dia? Contohnya senyum sedekah. Itu sedekah senyum. Ni tanpa duit. Orang-orang yang tak ada duit, dia sedekah dengan cara macam tu. Apa dia? Senyum sedekah. Menghalang duri di jalanan sedekah. Menyebut subhanallah sedekah, tuan-tuan sekalian. Menyebut alhamdulillah sedekah. Menyebut Allahu akbar sedekah. Mencegah kemungkaran sedekah. Ajak orang kebaikan sedekah. Bersama isteri pun sedekah. Nampak? Bayangkan, bersama isteri. Yang itulah nak sebut lebih ke yang payah kita ni kan. Bersama isteri pun sedekah. Tuan-tuan nak sedekah yang tak keluar duit, tuan-tuan sekalian, yang sebut tadi juga nama sedekah. Itu sedekah. Baik, infak pula, kita sebut infak kan, infak. Dia jangan kita confuse dengan nifak. Infak tak sama. Nifak, infak tak sama. Nifak ni orang-orang fasik, orang munafik. Nifak orang yang buat dosa dah. Nifak ni. Infak iaitu belanja harta pada yang berhajat. Ini guna duit. Itu infak namanya. Kita bagi kan, itu infak, tuan sekalian. Guna duit. Lalu tabung masuk RM1, infak. Lalu tabung senyum, itu sedekah kan. Lalu tabung masuk, infak. Lalu tabung senyum kat tabung, itu sedekah, jalan. Tak apa, maknanya dia tidak sumbang, senyum je. Okey, jalan. Baik. Kalau dia sumbang, infak, senyum kat tabung, pek tu, senyum tu sedekah. Tabung pun senyum kat dia balik. Tak apa, jalan. Baik, settle ya. Tuan-tuan, tu infak. Yang ketiga, wakaf. Wakaf ni benda yang terhenti, iaitu benda yang terhenti bila kita mati mengalir pahala kat dia. Contohlah tuan-tuan sekalian, wakaf perigi mengalir, wakaf buat sungai. Tuan-tuan, wakaf buat sungai ada kan, dia tanah dia tu dia wakafkan buat sungai, mengalirkan sungai itu, mengalirkan sungai tu wakaf. Kobun dia wakaf untuk buat kubur, tuan-tuan sekalian. Ada bila mati, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bayang, tuan-tuan sekalian, wakaf. Tuan-tuan, masjid-masjid dekat Malaysia ni ada orang persorangan, dia sumbang seorang. Tuan bayang kat dia, tuan-tuan sekalian. Antara dia Masjid Sedayan, Masjid Putih Seorang Badua tu, Masjid kat Kedah tu, Masjid Syekh Bukhari. Dia sumbang seorang, tuan-tuan. Sumbang seorang, bayangkan. Bayangkan masjid yang dibina macam tadilah, orang tu sumbang 500,000, dia seorang. Tuan-tuan, dia wakafkan harta dia untuk buat masjid dan surau. Tuan-tuan bayang orang kaya ni untunglah. Siap sampai kiamat, tuan-tuan sekalian. Dia mati, tuan-tuan berapa banyak mengalir dalam kubur harta jariah dia. Yang satu masjid dia punya kan, orang semayang, orang kuliah, iktikaf, baca Quran. Ya Allah, tuan-tuan sekalian, banyak wakaf, tuan-tuan sekalian. Ada orang buat wakaf kapet, contoh. Yang depan ni soh pertama, satu kaki RM1,000, ada surau tu buat. Dia buat wakaf kapet, tuan-tuan sekalian. Satu kaki soft depan, dia kira soft depan ni satu kaki RM1,000. Imam satu kaki RM5,000. Imam dia punya cara dia nak cari orang wakaf kapet, tuan-tuan sekalian, dia buat macam itu. Soft kedua RM500, soft ketiga RM300, soft keempat RM200, sampai ujung RM10 je. Nampak? RM10 je. Maksudnya dia buat kaedah macam tu, tuan-tuan. Yang ke imam sold out, yang soft pertama sold out. Sebab apa?
Kita bayanglah tuan-tuan sekalian, orang sah pertama tu siapa duduk situ. Mesti ada orang sah pertama yang akan pijak kapet tu. Macam itu dia buat sold out, buat kaedah wakaf macam tu, ikut kapet, ikut sah depan. Masya Allah. Bukan bermakna yang RM10 tu tak dapat pahala, dapat. Tapi dibuat kaedah macam tu. Jadi orang yang kaya-kaya ambil saf depan, dan ada yang kaya ambil saf imam. Imam lebih kurang kakinya ialah 6 kaki darab dengan 6 kaki, contoh 6 kaki darab 6 kaki 36 kaki. Satu kaki RM5,000, lebih kurang RM30,000 lebih teman sekalian. Ada seorang penyumbang, saya nak wakaf kapet ke imam. Kapet tu harga dia lebih kurang RM45,000 sebenarnya, tapi dia buka macam tu. Oh, baru saya tahu kan. Kita nak buat macam tu dekat semua kita sekarang, payah kan. Macam tu. Okey. Tu wakaf kan. Di betul mimbar Jumaat. Okey, mimbar Jumaat surau buka wakaf. Okey, kita nak buka wakaf, nak buat mimbar, harga dia RM6,000. Tak sampai seminit habis kita tuan sekalian. Kenapa tuan sekalian? Mimbar orang naik sembahyang Jumaat, imam naik pegang kitabullah, tak sampai seminit habis. Habis macam mana? Habis orang sumbang wakaf lagi ramai tuan sekalian, ramai sungguh tuan sekalian. Disebut wakaf je kok tuan sekalian. Macam surau kami sekarang tengah buka wakaf nak turap keliling surau tuan sekalian, RM120 satu lot kan. Bila kita sebut tuan sekalian, dan Ramadan ni pula hari-hari masuk 125 dalam akaun surau. Sebab saya boleh semak akaun surau kan, masuk 125 kan. Semua ada referen wakaf kan. Lagi dah dahsyat tuan sekalian, wakaf tu orang masuk nak semayang, alhamdulillah tuan sekalian. Habis ya, yang keempat tuan sekalian, apa dia? Yang keempat iaitu zakat kan tuan-tuan. Zakat tuan sekalian, kita fokus sekarang zakat fitrah. Kawan saya baru balik daripada mesyuarat zakat ni, kekal dengan harga yang tahun lepas 7 pek boleh 21. Tahun depan tak tahu boleh kekal ke tidak dengan harga boreh tu. 7 pek boleh 21 kan. 7 beras biasa, 14 beras yang agak mahal sikit, 21 beras contoh beras basmati, beras apa bondo tak, yang harga dia 5 kilo harga dia RM40. Maka sebaik-baiknya bayar zakat ikut boreh yang kita makan, RM21 kan. Tapi tuan-tuan, bukan semua boleh bayar yang RM21 sebab berat nak bayar kan. Ketika saya jadi amil zakat 2 tahun je, lepas tu saya tak nak dah, bagi orang lain lah kan. Sebab jadi amil ni bukan tak bagus, tapi kena tunggu kat surau, mana orang nak bayar zakat, tak ada, tunggu lah kan. Kalau pergi Tesco tak apa tuan-tuan sekalian kan, orang berduru-duru bayar. Okey tuan-tuan, bila kita jadi ambil zakat, kita bagi tahu 7 pek boleh 21. Ada orang tanya, ini apa ni 21, kenapa 4 boleh, kenapa 7? Jawablah 7 macam ni, 4 boleh macam ni, 1 macam ni. Oh, saya makan beras RM21 dengan tu, saya makan beras yang ni harga macam ni. Akhirnya dia bayar zakat RM7 je. Nampak? Cakap macam action bona orang ni kan, banyak tanya lah, tak apa jawab. Oh, saya makan beras 1 kilo 5 kilo RM45, itu beras paling baik punya. Bila bayar 2 orang RM14, laki bini dalam hati, bayarlah yang 21 ni, 2 orang ni tuan-tuan, 2 orang je. Ada yang anak ramai 8 tuan-tuan sekalian, jumpa saya, Ustaz, saya nak bayar yang package 3. Package 3 anak 8 campur dia 2, seboleh kita bayar
Kita koyak lah, tak dah RM7 je kan. Tuan-tuan sekalian, nilai tu nilai. Ada orang banyak tanya tapi ada orang tak tanya. 21. Okey. Ini apa? Kenapa 14 ni? 14 ni dia tak makan beras beras tempatan. Dia tak beras, dia bukan basmati. Dia tengah-tengah. Tengah-tengah ni macam mana? Tengah-tengah ni macam ni lah ni boreh. Okey. Kalau 21 macam ni. Kalau 7 macam ni. Banyak tanya ni tuan-tuan yang main-main. Lalah tak ini ambil zakat dah. Banyak tanya kan, kita ni bukan tak nak jadi. Banyak tanya. Akhirnya tak apalah, saya RM7 lah. Okey, orang RM7. Berapa? Seorang je. Seorang je. Ingat berapa ramai lah tadi tuan sekalian. Tu zakat tahun ni. Ya. Boleh tak saya tak nak bayar zakat, Ustaz? Tak nak bayar zakat pula. Kenapa pula? Saya penerima zakat. Poning. Tanya atau tidak, tak tahulah tuan sekalian. Ada orang ni tak nak bayar zakat dekat amil zakat. Boleh tak saya terus direct kepada fakir miskin? Tolong hati-hati, saya kata. Tolong hati-hati sikit. Kita bimbang orang tu tidak dikategorikan sebagai asnaf, saya kata. Kalau betul-betul dia asnaf, di tempat kita, afdalnya kita zakat di tempat kita mana kita tinggal. Afdal itu macam korban juga. Korban afdalnya di mana kita tinggal, di situ kita korban. Afdal artinya bukan tak boleh korban dekat Palestin, boleh. Bukan tak boleh korban dekat Kemboja, boleh. Sebab bila luar negara je agak murah sikit, tu saja. Itu saja nak cerita, tuan-tuan sekalian. Okey. Ada juru jual ayam tu, dia jual ayam, dia buang semua baru timbang. Oi, mudah-mudahan pak cik ni dapat pahala besar lah. Kan? Saya baca Facebook penjual ayam, tuan-tuan sekalian, dia jual ayam, dia timbang selepek, buang semua, timbang. Kaki buang, kepala buang, limpa buang, timbang. Oi tuan-tuan, susah nak jumpa ni. Susah nak jumpa orang macam ni, tuan-tuan sekalian. Semoga pakcik ni Allah Ta'ala berkatilah hidup dia. Kan? Tanya kenapa pakcik timbang macam ini? Yelah, kaki bukan semua orang makan, kepala bukan semua orang makan, organ dalaman bukan semua orang makan. Yang makan benda yang dimakan. Tu sebab saya timbang benda yang dimakan. Tuan-tuan, bukan senang ni. Bukan senang nak jumpa. Kalau lah orang yang jual durian buat macam ni, cun. Orang yang jual durian, dia bolah durian, buang kulit, timbang isi, cun. Durian. Kalau durian boleh macam tu lah. Orang tak makan kulit durian tu. Betul tak tuan-tuan sekalian? Kalau ikut logik akal dia. Kan? Tu cerita dia. Okey? Tuan-tuan sekalian, maka pada pagi ni itulah dia tentang sedekah. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan mengurangkan duit kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.